Ini etika lah, etika persidangan video rasmi. Okey. Pengerusi akan menerangkan etika dan unmute mikrofon apabila ingin bercakap sahaja. Okey, minta kebenaran ingin berkongsi, pastikan skrin dipapar, tidak sensitif, perkara rahsia, dapatkan kebenaran sehingga ingin merakam. Seperti tadi saya mohon kepada semula saya untuk merakam sesi mesyuarat ni. Okey, dan pastikan keluar apabila tamat sesi video untuk mengelakkan apa-apa yang berlaku supaya tidak penggunaan ID tidak digunakan oleh orang lain. Okey. Sekarang saya akan terus ke Meet dulu. So, saya terangkan dulu apakah ciri-ciri Google Meet. Mungkin ramai yang kurang pasti. Sebenarnya Meet ni ada yang free version. Free version yang kita gunakan @gmail.com. Okey, dan satu lagi yang kita pakai sekarang @UPM ataupun @student.upm ialah G Suite Education, for education. Dia ada dua, satu enterprise dan education sahaja. Okay, untuk maklumat yang enterprise ni dah yang berbayar lah. Yang untuk kita G Suite for Education ni yang free. Jadi ada perbezaan antara yang berbayar dan yang free. Okey, sedikit saya terangkan, kalau kita ingat sebelum ni pada awal PKP, Google Meet dia boleh menampung sehingga 250 user. Jadi sebelum ni banyak lecturer menggunakan Google Meet lah disebabkan kelebihan ni 250 user. Dan student pun ramai suka menggunakan Google Meet. Okay, jadi selepas kalau tak silap saya bulan 10 Google dia telah ubah polisi, hanya yang enterprise saja yang mendapat lebih 250. Untuk G Suite Education ni kita hanya ada 100 saja participant. Okey. Antara yang lain juga ada meeting dia secure, tak ada masalah yang lain lah. Masih boleh rekod. Kat sini bintang dia macam tanda tanya lah, antara boleh dan tak boleh. Buat masa sekarang ni kita tengok masih boleh rekod. Okey. Dan direkodkan, disimpan di dalam Google Drive. Okey. Dan juga tiada lagi live streaming. Sebelum ni ada function tu, live streaming tu, tapi dah disablekan, jadi memang tak ada. Okey. Jadi agak kurang sikit lah. Yang education dengan enterprise education dia lain sikit, dia ada beza. Okey. Jadi itu ciri-ciri Google Meet lah yang kita pakai sekarang @UPM. Okey. Okey, jadi saya akan teruskan dulu dengan ni, nanti saya akan tunjukkan dia punya cara-cara terus lah. Kita dulu. Okay. Kalau ikut kat sini, first sekali cara-cara kita nak menggunakan penggunaan Google Meet. Okey. Saya akan terus tunjuk demo terus. Saya akan sharekan skrin terus. Sekejap. Okey, first kali kita loginkan, pastikan akaun kita akaun UPM lah. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini kita boleh nampak lah. Kita punya akaun UPM @fazli_arifin@upm.edu.my. Okey, kalau ikutkan daripada panduan, pertama kali sebagai official lah ataupun sebagai host yang ditugaskan untuk buat meeting, first kali kita perlu menggunakan, kita ada 3 kat sini. Kita ada Meet, ada kalender. Kalau ikutkan tu kita akan gunakan kalender dahulu. First kita akan klik kalender. Okey. Macam ni saya sudah setkan. Jadi untuk setkan yang baru, first kali kita hanya perlu klik saja pada mana-mana kalender. Contohnya 18 hari bulan. Okey, dan kita klik more option. Okey, kita boleh masukkan kita punya title. Contohnya mesyuarat. Mesyuarat 1. Okey, kita antikan dia sebab kita tak akan buat setiap hari, sepanjang hari lah. Kita pilihkan tarikh dia, contohnya pukul 10 pagi sehingga jam 1. Okey.
Okey. Location, tak adalah, location kita di rumah. Okey. Okey. Add description, kita boleh masukkanlah apa-apa info yang berkaitan. Okey. Dan satu lagi di sinilah di attachment ni kita boleh masukkan apa benda, contohnya kita punya minit mesyuarat. Kalau kita ada meeting, kita boleh masukkan minit mesyuarat. Saya boleh masukkan macam yang saya punya jadual ni, saya dah masukkan Google Meet di dalam attachment. Maknanya tuan-puan boleh terus pergi ke bawah sekali tu, nanti saya terangkan. Kita boleh terus download daripada situ lah, attachment. Jadi contohnya saya masukkan ni sebagai attachment. Okey, sudah ada attachment. Dan masukkan guest. Okey, guest ni hanya akan keluar yang UPM saja. Okey, contoh saya boleh masukkan Hafiz. Okey, dan saya boleh masukkan nama staff. Okey, ini under UPM. Dan juga boleh juga masukkan @gmail.com. Contohnya saya masukkan nama @gmail.com. Boleh. Dan student pun boleh. Okey. Jadi selepas tu kita hanya perlu save. Okey. Jadi kita ni kita akan send lah. Dia akan invitation to Google Calendar guest. Kenapa ada guest? Sebab saya ada tadi @gmail.com. Okey. Kalau tak ada @gmail.com, dia tak akan keluar yang ni lah. Dia akan terus masuk @upm punya. Okey, saya akan send, dia akan keluar ni. Jadi dia akan detect lah mana-mana yang bukan @upm, dia akan keluar macam ni. Dia akan beritahu maknanya ini external guest, bukan dalam domain @upm. Jadi kalau kita nak teruskan juga, kita hanya perlu invite. Okey. Dan ini kenapa ada keluar ni? Sebab saya ada buat attachment tadi. Jadi benda ni perlu di share atau tidak. Sama ada saya boleh bagi dia view, komen atau edit lah. Buat masa sekarang saya hanya bagi kumpulan untuk view saja. Okey, jadi kita invite. Okey. Ni pun sama. Okey. Invite. Okey, jadi saya dah set. Okey. Sekejap ada banyak sangat panggilan. Rasanya ramai yang tak boleh masuk sebenarnya ni. Sekejap sekejap break sekejap sebab ada ramai user yang nak masuk sebenarnya, nak join ni. Jadi saya terpaksa create satu lagi breakout session. Jadi kita akan buat 2 parallel session serentak lah. Okey, kalau ada kawan-kawan yang nak join yang tak dapat nak join, boleh bagi link nanti lah. Nanti saya akan bagi link kat dalam chat.
Betul betul. Dia dah penuh tak? Dah penuh. Saya dah ada bagi satu link lagi baru. Boleh join satu lagi session ni. Nanti saya WhatsApp agak. Okey. Okey, baik. Mula itu kedai situ. Wala di sana. Oh. Hello. Ya, Salam. Ya, ya. Tak dengar suara. Ini yang link kedua ke link yang pertama punya link? Link pertama. Ya, link pertama memang belum keluar suara lagi ni. Sebab saya belum mula ni. Tengah nak set up yang untuk yang satu lagi. Join yang satu lagi. Yang first tu dah full dah. Kita dah cukup 100 orang. Ya, kena pakai yang satu lagi link. Kalau kawan dah join kan? Tengok. Hello? Test, dengar? Okey. Okey, sebab sekarang ni saya dah buat dua parallel session. Jadi sebelah-sebelah lah. Kira grup yang pertama ni kita dah cukup kuota 100 orang. Dan satu lagi grup ni dah ada dalam 20 orang, dalam 30 orang. Okey? Okey. Yang untuk session 2 ni dengar Okey. Sebab saya ada dua session ni, jadi saya tak tahu yang mana satu yang yang cakap dengar, yang satu lagi yang cakap yang tak dengar. Okey, tak apa, jap. Okey. Alright. Okey, sebentar sebab banyak lagi yang nak join ni, saya nak admit sekejap.
Okey, jadi boleh saya ada lagi Sekejap Okey, rasanya yang grup kedua saya dah ada dalam 30 orang kat 50 orang juga. Jadi saya rasa saya boleh teruskan kot sebab grup satu ni dah cukup 100. Okey, rasanya dengar dua-dua session ni sebab saya takut. Dengar. Dua-dua timan. Teruskan. Okey. Boleh dengar, okey. Saya mulakan balik yang tadi pemulaan untuk kita sebagai host ataupun sebagai admin lah untuk set up meeting. Okay, kita ada 3, kalau ikut daripada modul yang saya bagi tu kita ada 3 kaedah. Okay, kita ada 3 kaedah. Pertama melalui kalender. Kedua dengan melalui ikon Meet sendiri dan juga daripada link daripada email. Okey. First saya akan tunjukkan daripada kalender dahulu. Okey, saya akan sharekan dulu saya punya screen. Okey, entire screen window. Okey. Okey. Window calendar. Okey. Okay, alright. Saya rasa dua-dua session saya tengah present, saya tengah tunjuk, nampak kalender betul Okay. Okay, saya akan terangkan semula tadi untuk permulaan sebagai admin ataupun host. First kita mengaturkan mesyuarat lah menggunakan kalender. Senang aja mula-mula daripada atas tadi, pastikan kita menggunakan ID @UPM lah. Okay, @UPM dan klik di butang ada 9 titik ni, kita pilih kalender. Okay. Okay, dan kita klik tarikh. Misalnya contoh saya akan buat meeting pada hari Isnin, 21 hari bulan. Okay, kita klik kalender. Okay, kita klik more option. Okay, contoh saya masukkan mesyuarat
Suara satu. Okay, pastikan kita untick all day ni, kita masukkan masa lah. Contohnya 10 pagi sehingga jam 1 petang. Okay. Dan masukkan location kalau ada location lah. Dan pastikan tick add Google Meet video conference. Bila kita tick, automatik dia akan keluar link. Kita akan tengok ni link. Ini kita punya meeting ID dan ini kita punya pin. Okay. Dan pastikan ini attachment. Sekiranya ada minit mesyuarat ataupun gambar ke ataupun dokumen yang perlu kita buat, perlu upload dahulu di dalam Google Drive. Sekarang ni saya ada Google Meet, saya ada My Attendance, saya ada video, saya ada ni punya. Contoh saya klik select. Saya akan masuk dan masuk ke description lah tentang apa kepentingan mesyuarat. Dan guest ni kita perlu masukkan at UPM lah. At UPM ataupun at Gmail. Jadi tak ada masalah, dua-dua kita boleh masukkan. Dan contoh saya boleh masukkan at UPM. Rizal. 3 orang. Dan satu lagi kita boleh letakkan juga email luar daripada at UPM. Contohnya saya letakkan sama at Gmail lah. Ni at Gmail. Alright. Assalamualaikum Cik Fazli, ada soalan sikit lepas tu dah selesai, kita masukkan senarai nama. Jadi untuk senarai ni tak ada masalah, kita boleh masukkan kemudian. Kalau kita terlepas nama ataupun kita nak tambah lagi, kita boleh masukkan kemudian. Nanti akan tunjukkan. Jadi kita akan perlu save saja. Kenapa perlu keluar ni? Sebab kita ada satu guest account dekat situ at Gmail tadi. Kita send saja. Invite external ataupun continue editing, kita akan back balik. Jadi invite external guest. Dan dia akan, sebab saya ada bagi attachment tadi, jadi dia akan keluar ni lah access file. Jadi perlu, kalau kita nak kasih dia supaya user dapat edit, kita kasih edit lah. Kalau tak, biasa view saja. Dan kita invite. Kita tengok sini dah ada di dalam. Jadi ketiga-tiga user ni akan dapat email tentang mesyuarat ni, dah akan diberikan Google link. Jadi tak ada masalah itu. Kalau ada penambahan, kita boleh play ke sini lah, edit event, dan kita boleh tambah lagi guest. Jadi tak ada masalah. Atau kita nak buang user pun tak ada masalah, kita boleh buang. Kita save dulu. Cik Fazli, ada soalan Cik Fazli. User menggunakan email. Dan yang kedua, dalam saya punya buku panduan tu ialah menggunakan Meet sendiri. Ini yang secara ad hoc. Ini yang tak dirancang lah, macam tiba-tiba kita dapat panggilan suruh buat meeting dalam jam sekarang ni pukul 10.45. Jadi kita hanya perlu klik button Meet. Dia akan keluar. Dan hanya perlu terus join or start a meeting. Kita perlu klik ni. Contoh masukkan meeting ad hoc contohnya, dan tekan continue untuk join. Dismiss. Jadi dia akan keluar macam ni lah sebagai permulaan. Jadi apa yang perlu, hanya perlu klik join now. Kita sebagai host lah, kita yang memulakan meeting. Dan ini dia, yang penting inilah meeting ad hoc ni, dan ada dia punya share. Jadi hanya perlu copy dan perlu berilah kepada siapa-siapa ahli meeting. Ataupun kita boleh klik add people. Sama juga, kita akan masukkan email. Contoh sekarang, lambat sikit. Sama juga, dia akan keluar email at UPM. Jadi kita hanya perlu masuk dan invite. Dan melalui ini dia akan dapat email. Untuk ini satu dah selesai.
Kita dah tunjuk 2. Dan yang ketiga adalah melalui Gmail. Mungkin ini masa yang pertama saya buat dulu tak ada lagi. Function ni belum wujud lagi ke dalam Gmail. Okay, sekarang dekat Gmail dah ada. Lambat sikit. Okay. Kita ada kat sini. Di sebelah kiri. Sebelum ni tak ada. Sekarang ni dah ada function new meeting dan my meeting. Okay. Dia sama juga. Kalau kita klik new meeting, dia akan masuk ke page yang sama yang tadi. Contohnya bila saya klik new meeting. Okay. Dia akan bagi kita punya share code meeting. Kita hanya perlu copy saja. Dan beri kepada ni lah. Kita punya peserta. Okay. Ataupun send invite sama juga. Dia akan melalui email. Dan ataupun join now. Macam tadi juga. Akan terus masuk. Okay. Sikit. Okay. Sama ya. Okay. Itu sebagai, ini 3 cara untuk masuk sebagai host ataupun sebagai admin. Okay. Dan sekarang kita, selepas tu sebagai user lah, as a user kita ada juga untuk masuk. Okay, kalau kita tengok dalam saya punya panduan tu, kita ada cara juga untuk masuk. Okay, sekejap. Okay. Sama juga dia punya ni. Okay. Daripada untuk sebagai peserta kita boleh juga melalui daripada kalender sendiri. Okay. Okay, macam sekarang ni saya sebagai peserta saya akan buka kalender. Okay. Dan contohnya sekarang saya ada yang 21 hari bulan tadi. Saya boleh klik. Okay, dan saya boleh terus klik join with Google Meet. Dia punya kaedah dia lah. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah juga melalui email. Kalau ikut daripada ya, saya sharekan balik skrin yang asal. Okay. Jadi lambat sikit sebab saya terpaksa kawal dua-dua session ni. Takut saya terlepas share screen yang satu lagi. Okey, kejap Saya screen window. Okay. Okay. Okay, rasanya semua nampak benda yang sama pada PDF. Okay. Okay, kalau ikut inilah dia punya pandangan dia kalau daripada email, kalau secara langsung macam secara langsung tadi macam kita terus klik join now yang tadi, yang ni tadi. Send invite. Dia akan terus user akan dapat email seperti ini. Okey. Ataupun satu lagi ialah melalui pelayan Meet sendiri. Bila kita klik Meet, dia akan keluar kat sini tadi. Seperti yang saya ada contoh tadi, masa saya nampak dia ada nampak. Kalau ada banyak meeting dia akan banyak kat sini lah. Kita akan nampak semua Meet punya meeting, dia akan keluar kat sini. Jadi kita hanya perlu klik dan join saja event meeting. Okay, ini contoh link meeting. Meeting code, kalau ikut yang hujung ni saja yang penting. Kalau masukkan tak perlu masukkan dash pun tak apa. Terus RRT, VA, YF, RHR. Tak perlu letak dash. Okey.
Okey, itulah cara untuk join saya akan tunjuk yang saya dah tunjuk tadi, join untuk sebagai host dan juga sebagai peserta. Okey. Bila kita sudah masuk, okey ini yang kita akan terangkan juga cara-cara pengendalian ni lah. Okey, sekarang saya akan share screen. Event sikit. Okey, sekejap. Okey. Join. Okey. Okey, sebentar. Okey. Okey. Windows. Okey. Okey. Windows Google Meet. Okey. Semua nampak skrin saya sekarang ni. Namanya test, ada nama test. Session 1 belum nampak lagi. Okey dah nampak Saya rasa guru 1 nampak dah Okey. Okey. Okey, sekarang ini dia punya interface permulaan bagi Meet. Kita nampak kat sini. Okey. Fazli, grup 1 belum nampak. Okey, lagi satu untuk makluman yang untuk Google Meet, dia secara default dia memang mic dan kamera ni akan on. Dia tak macam Zoom atau Webex, admin tu boleh setkan sebelum join automatic dia mute. Okey, kalau untuk Google ni memang dia automatic, secara defaultnya dia memang akan on. Jadi itu kebiasaannya bila sebelum kita join, kita ni dulu, kita klik dulu, kita mutekan dulu semua. Okey. Okay, sekarang ni lah saya mutekan. Okey. Dan juga sebelum kita join meeting, kita boleh dulu pilih change background. Okey. Sekejap Hello? Hah? Kerana tu tak nampak? Sekejap. Grup 1 nampak tak? Yang saya present sekarang ni? Nampak. Grup 1? Nampak. Pak. Okey, dengar Dengar suara saya Dengar Pak. Alright. Sebab sekarang saya ada dua share ni. Jadi PC dia jadi ni sikit. Jadi slow sikit. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey kita boleh pilih background. Sebelum ni ada juga isu, sebelum ni ada saya tak ingat dalam 2-3 minggu lepas ada lecturer. Grup 2 nampak yang saya share sekarang ni? Saya takut dia lambat. Dia lambat share.
Okey. Rasa nampak dah kot Alright. Okey. Kalau ikut sebelum ni function ni dia sekejap disable, sekejap enable. Sebab sebelum ni pun memang ada lecturer komplain, dia kata dia tak boleh nak tukar background. Jadi masa dia datang, masa dia buat aduan tu memang kita check, memang untuk add UPM ni dia dah disablekan. Dan next 2-3 hari selepas tu bila saya check balik, dia boleh balik. Okey. Mungkin masa tu Google tengah update ke, saya tak berapa nak pastilah. Okay, jadi kalau ikut sepatutnya memang adalah function ni, kita boleh tukarkan kita punya background. Okay, kita nak blurkan ke. Okay, jap. Okay. Okay. Jadi apa yang perlu sekarang, kita perlu join. Okay. Ada yang tak dengar ke? Test. Grup 2 dengar Sebab saya ada yang grup 1 yang tak kata, tak berapa nak dengar. Grup 1 dengar. Okay, dengar. Okay, alright. Okay. Kalau kita terus ke sini tadi. Okay, dia akan keluarkan ni lah untuk kita sharekan kita punya link. Kita hanya perlu klik copy joining info. Kita tadi saya cakapkan tadi, ataupun kita add people lah. Okay. Dan kita akan terus join. Okay, maknanya sebab saya nak terangkan sini dia punya ciri-ciri yang ada sekarang lah, interface dalam Google Meet. Masa yang first punya session awal PKP dulu, ada beberapa tambahan lah ciri-ciri Google Meet ni. Okay, first kali kalau yang dapat saya sentuh kat sini, okay, yang ni sama, tak ada, hanya ada detail meeting dan kita ada joining info, okay, dan juga attachment. Macam ni saya tak ada letak attachment lah. Kalau attachment yang tadi, kalau yang sekarang ni punya session, saya ada letak Google Meet punya attachment, jadi kat situ lah. Okay, dan di sebelah kiri kita ada host control. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni function ni tak nampak. Okay, sekarang Google dia dah ada tambah baik sikit kat sini. Okay, kita ada quick access, maknanya kalau saya offkan kat sini, siapa user termasuk add UPM sendiri pun, saya perlu admit dia. Okay, jadi agak mengganggu sikit lah. Jadi kalau ikut kita quick access ni, mana kita allow. Siapa yang add UPM allow, kecuali kalau add email luar daripada organisation, dia akan keluar. Maknanya kita perlu admit juga. Okay. Cik Fazli, Satu, dan kedua kita ada share dia tak screen. nampak yang di-share kan? Function ni tak ada, sesiapa boleh share screen. Yang kat sini yang terbaru kita tengok host dia ada kuasa sikit lah supaya dia boleh disablekan. Maknanya dia tak bagi user share dia punya screen. Sebab sebelum ni bila user share screen, orang lain pun boleh share screen, jadi dia akan gantikan, replace untuk punya screen. Jadi apa yang Google dah buat sekarang, dia tambahlah share dia screen. Maknanya saya boleh disablekan dia, kita sebagai host kita boleh disablekan dia. Okay. Dan juga send chat message lah. Kalau ikut sini kita allow. Macam sekarang ni memang kita nampak setiap kali ada tu dia akan keluar pop-up message. Okay, macam saya ada tengok sekolah, kadang cikgu mengajar, tiba student dia berborak, dia keluar message kat situ lah. Jadi ada function kat sini, maknanya host boleh disablekan. Bila saya klik disable, maknanya participant tak boleh nak send message. Jadi senyap kat situ lah. Untuk grup 1 nampak peserta saja. Grup 1 tak ada nampak apa yang saya share sekarang ni? Tak nampak. Tak nampak. Saya dah design ni, saya dah sharekan saya punya screen. Tak nampak. Okey, sekejap Okey, present window.
Okey. Nampak tak sekarang? Okey, alright. Okey, mungkin saya terangkan sikit lagi yang ulang balik tadi lah. Okey. First tadi group 2 nampak Tak ada masalah. Okey. Okey, ini yang saya nak terangkan tadi adalah ciri-ciri yang ada dalam interface lah, yang ciri-ciri yang ada di dalam Meet ni sendiri. Okey. First yang kita nampak sini ada test kat sini. Test ni ialah nama meeting dia lah. Macam tadi saya namakan meeting ni test. Jadi kalau kita klik kat sini dia ada detail dan attachment. Dan inilah maksudnya di sini meeting nickname. Okey, dia kata can only be used within Universiti Putra Malaysia. Maknanya kita boleh join hanya menggunakan, tidak perlu key in nombor kod, hanya perlu tulis test saja dah akan terus masuk. Yang menggunakan @UPM saja. Kalau yang menggunakan @Gmail dia perlu key in input nombor ni lah, nombor pin WGA ni. Okey. Dan attachment kosong lah, tak ada sebab saya tak masukkan dalam tak ada attachment. Okey, yang ni kelebihan yang latest dibuat oleh Google, penambahan quick access ni, mana saya boleh off atau on untuk user boleh masuk tanpa perlu saya admit. Maknanya dia boleh terus join saja. Kalau saya disablekan ni, okey, siapa-siapa yang tak masuk dia saya perlu allow dia, mana admit dia. Okey. Yang kedua, kita ada share dia screen. Macam sekarang ni, kalau ini saya tick, maknanya saya allow untuk user share dia punya screen. Kalau saya untick, maknanya user tak dibenarkan. Maknanya di present now punya screen dia akan blur lah, tak boleh tekan. Sama juga macam send chat message ni pun sama juga. Kalau saya disablekan dia, user tidak boleh type message lah. Maknanya dia akan disallow kat situ. Okey. Itu antara ciri-ciri yang baru ditambah oleh Google lah. Okey. Dan ini sama, ini untuk turn off, turn on mic. Okey, ni leave call dan ni untuk video on off. Okey, yang ni yang terbaru ditambah juga oleh Google yang raise hand. Sebelum ni tak ada. Okey, maknanya dia akan raise hand dan lower hand lah. Dia akan maklum kalau ada pertanyaan ke atau apa-apalah. Okey. Turn on caption ni apabila saya bercakap, dia automatik dia akan type kat sini apa yang kita cakap. Tapi buat masa sekarang untuk bahasa Melayu dia tak berapa nak betul lah. Untuk English okey, boleh. Okey. Okey, ini untuk present macam saya terangkan tadi. Present. Kita ada entire screen, maknanya entire screen ni ialah satu PC kita tu, satu desktop. Kita akan nampak. Macam yang saya share sekarang ni ialah window. Maknanya saya hanya share saya punya Google Chrome punya page saja, bukannya satu screen komputer lah. Okey. Dan satu lagi yang ini yang latest, tab. Okey, kalau saya pilih tab ni dia akan pilih tab, contohnya pilih tab. Okey, dia akan pilih tab di dalam Google Chrome. Mana-mana yang kita nak. Macam dia sesuai untuk kita nak play YouTube. Okay, kalau tengok sini dia kata untuk animation, video and animation. Saya dah try. Memang kalau kita pilih contohnya YouTube, okay, dia akan play audio, dia akan terus masuk ke dalam kita punya ni lah. Bukan dia berbalik lah macam yang satu lagi. Berbeza dengan kalau yang presentation yang menggunakan PowerPoint. Okay, itu isu kat situ lah. Sebelum pun sama juga isu dia. Ada setengah presenter dia suka masukkan audio atau video di dalam dia punya slide presentation. Okay, kalau yang tu dia akan jadi isu. Sebab dia akan share dia punya window. Jadi memang audio dia akan keluar daripada mic, daripada speaker, dia akan berulang masuk ke dalam mic. Jadi dia macam 2 kali lah, dia akan looping kat situ. Kadang dia akan jadi bunyi dia akan ganggu sikit lah. Dia bukan direct macam kalau kita ambil tab ni. Kalau tab video dengan animation ni terus muzik yang kita pakai daripada YouTube akan terus masuk. Kita akan terus dengar. Dia tak melalui mic lah. Okey. Itu satu. Okey, dan dari sini ini ada penambahan baru ni. Kita ada kalau untuk Google yang baru, sebelum ni tak ada whiteboard. Sekarang ni kita dah ada whiteboard. Okey, nanti saya akan terangkan fungsi whiteboard ni. Okey, kita ada change layout. Macam sekarang ni change layout kita nak buat secara tail, spotlight atau sidebar. Okey.
sama juga functionnya, change background, turn on caption sama yang tadi. Okay, dan juga record meeting. Untuk record meeting ni at UPM masih lagi dibenarkan, kita masih lagi functionnya ada. Okay, kalau yang free at Gmail tu tak ada, memang tak ada record meeting ni, memang tak adalah, disable. Okay. Kalau untuk setting ni, kalau kita klik setting, dia akan keluar lah untuk audio dan video lah. Dan juga host control. Host control ni kalau admin saja. Kalau bukan admin dia tak akan keluar lah, dia akan hanya ada keluar audio dan video saja. Okay. Dan saya akan terangkan sikit tentang whiteboard ni lah. Ni antara features yang baru lah daripada Meet. Okay. Saya klik ni dia akan keluar lah. Choose from Google Drive atau yang pernah disimpan ataupun start a new whiteboard. Okay. 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 Okay, untuk whiteboard ni saya perlu share pula ke screen whiteboard pula sebab tak akan nampak Sebab saya rasa user tak akan nampak yang whiteboard punya screen. Tunggu dulu, saya kena ni dulu. Okay. Present now. Windows. Okay. Share. Okay, grup tu dah nampak dah. Okay. Okay, sekejap. Okay, nampak rasanya dua-dua grup dah nampak dah. Okay, Nampak, ini dia punya interface dia lah, jamboardgoogle.com. Okay, function dia sama lah, dia seperti fungsi seperti whiteboard juga. Kalau kita tengok kat sini, kita ada pen. Okay, contohnya biasa klik ni, kita boleh pilih highlighter atau brush. Okay, contoh hijau. Boleh tulis. Okay, untuk lukis. Okay, ni kita ada eraser padam. Ni pun dah try kat apa nama tab, bukan tab, writing pad. Writing pad lah. Saya dah try satu writing pad, boleh digunakan juga, tak ada masalah. Hanya yang siapa yang ada writing pad tu boleh gunakan lah, gunakan pen. Tak ada masalah. Okay, kita ada sticky note kat sini. Okay. Okay, contohnya. Okay, ini kita boleh insert image. Okay. Dan juga ini, ini yang bentuk-bentuk lah kita boleh buat. Okay, bentuk. Dan juga kita ada wording lah untuk kita tulis. Okay. Dan juga ini untuk laser. Laser ni macam ni lah, dia akan hilang. Okay, ni untuk, okay, dia macam tu lah function dia. Okay, dan juga kita boleh set background dia. Kita nak tukarkan background kita kepada dot untuk nampak mudah kita nak buat kerja. Okay, ataupun kita boleh gantikan dengan background kita dengan image. Dan juga kita boleh tambah lagi page. Okay, next page lah. Ini sesuai untuk pengajaran lah, boleh gunakan untuk mengajar ni. Okay. Okay, sekejap. Okay, dan ini juga boleh di-share lah. Okay, sekarang ni saya private to only me. Kalau nak kita boleh change dia punya sharing punya ni lah.
Okey. Lambat sikit. Maksudnya kita nak share dengan siapa, kita boleh masukkanlah email. Okey. Kalau tak nak, kita cancel. Okey. Okey. Right. Okey. Okey, bila kita dah buat ni, automatic dia akan terus akan masukkan ke dalam kita punya attachment. Macam sekarang ni nama dia test W ni. Okey. Sekarang ni saya akan tutup dulu saya punya ni. Maknanya inilah, ini function yang ada lah dalam whiteboard ni. Okey. Alright. Okey. Tutup dulu. Okey, saya masuk semula ke ada 3, mana satu Okey. Alright. Okey, meet. Alright. Oh, salah skrin jap. Aduh. Ya. Grup 2. Windows Meet. Okey. Okey. Okey, dua-dua dah share. Okey, kalau tengok tadi bila saya dah save yang whiteboard tadi, kita akan nampak kat sini lah. Kita boleh tengok klik sini akan ada attachment. Tadi tak ada akan dah ada. Maknanya kita boleh buka lah attachment yang dah yang telah dibuat tadi. Okey. Alright. Okey. Last kali function yang ada dalam Google Meet yang di belah atas ni lah. Okay, kalau tengok kita ada ini samalah. Kita ada test, kita ada people dan chat. Ini untuk ruangan chat. Okay, dan dia juga tadi akan share ke sini. I shared a jam file with the meeting. Okay, dia akan keluar automatic bila kita save tadi kita punya dokumen tadi. Okay, dan ini okay, yang ini host control hanya pada admin saja. Sama juga function dia. Okay. Alright. Okay. Okay. Dan ini saja. Ini satu lagi. Okay. Alright. Sekarang ini secara basic lah apa yang ada di dalam interface bagi Google Meet sendiri. Okay. Okay. Jadi rasanya ada apa-apa pertanyaan tentang yang basic punya ni lah sebelum kita pergi ke tambahan apa-apa extension yang ada dalam Google Meet ni. Okay. Sekejap maksudkan saya ni dulu. Okay, stop presenting. Okay. Okay. Alright. Okay. Saya rasa saya dah stop dia punya presenting untuk dua-dua. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang tentang Meet sekarang ni lah yang sedia ada atau ada ciri-ciri yang lain yang nak ditanya buat masa sekarang, itu saja ciri-ciri yang ada dalam Google Meet lah yang kita punya G Suite for Education. Okay, kalau ikutkan yang saya share sekarang ni, ini yang boleh dikatakan dia ditambahan jugalah supaya kita boleh buat 2, 3 ataupun 4 breaking session sebenarnya. Kalau yang berbayar enterprise memang ada function breaking session. Cuma yang ini tak ada, cuma dibenarkan 2, 3 dalam satu macam mana saya cakap, dalam satu browser kita boleh buat 2, 3 okay, function.
Maknanya sekarang ni saya buka dua ni, saya ada dua session ni. Satunya dah full 100, yang satu lagi dalam 70 peserta. Okey. Okey, sekarang kalau kita dapat tengok kembali dalam saya punya manual tu, nota tu. Okey. Alright. Ada apa-apa yang nak ditanya? Rasanya dalam manual tu ada juga banyak yang saya dah sentuh kat dalam tu. Okey. Cuma ada kelemahan sedikit lah daripada Meet ni sendiri. Okey. Anyone can stop recording. Maknanya saya dah buat record, tapi kalau boleh jangan sesiapa klik button stop recording tu lah. Okey. Sebab kalau untuk di Meet di Webex ataupun di Zoom, hanya admin, siapa yang recording dia boleh stop kan. Cuma Google Meet ni dia kelemahan dia kat situ lah. Macam saya dah tengah record ni, sesiapa user boleh stopkan saya punya recording. Jadi satu masalah kat situ lah. Kita tak boleh nak kawal. Mungkin yang enterprise mungkin dia lain lah, mungkin dia ada function tu untuk admin. Okay. Alright. Apa lagi yang saya tak sentuh? Saya rasa saya terus ke ni lah, extension. Okay, kalau ikut sebenarnya basic Google Meet itu saja, tak ada tambahan. Okay, dan sekarang ni yang latest, dia sekarang ni boleh 49 user dia boleh paparkan. Itu bergantung kepada skrin kita. Kalau skrin kecil, maknanya dia tak boleh sampai 49 lah. Okay, tapi ada setengah macam sekarang ni 100 user, kita nak tengok 100, kita ada Google dia ada buat extension. Ini dibuat oleh developer lah, developer. Okey. Macam contoh kalau boleh tengok saya punya nota tu, kita ada Google Meet Grid View Extension. Okey, kalau boleh nanti saya akan share sekejap. Kita akan masuk ke ni, extension. Okey. Google Meet. Extension. Okay. Sharekan. Oh, saya sharekan entire screen lah. Okay, sekarang ni saya sharekan saya punya entire screen. Kalau tuan-puan boleh nampak lah, ada dua dekat sini. Session 1 dan session 2, kiri kanan. Okay. Alright. Okay, boleh nampak lah ada dua. Okay, yang satu ni 101 lah sebab saya dah present, dan ni ada 71. Okay. Jadi ada dua ni, saya sharekan screen. Sebab sebelum ni saya hanya sharekan tab. Sekarang ni saya sharekan screen. Maksudnya apa yang screen saya nampak, itulah ada yang user semua boleh nampak. Okay. Alright. Sekarang saya nak tunjuk. Okay. Ni. Extension. Kejap. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini Google Chrome Web Store extension. Okay, kat sini kenapa extension ni untuk kita menambah. Contohnya macam yang ada extension yang dalam nota yang saya bagi tu, ada saya buat dua. Pertama untuk grid view. Kalau boleh tengok kat screen saya ni, boleh nampak kat sini. Atas ni. Okay. Okay, kita ada kat sini lah, grid view. Grid view ni maknanya kita boleh buat, enablekan kalau ada sebelumnya dalam 300, 250 peserta saya boleh nampak kat sini. Dia akan paparkan kat sini. Maknanya dia akan jadi kecil lah, kecil sampai 250. Okay, itu dia punya kelebihan kat situ lah, extension dia, fungsi dia. Okay. Dan satu lagi kat sini, saya biasa kat sini, kalau tuan-puan boleh tengok dekat kita punya atas ni lah boleh tengok. Kalau tak ada, maknanya disable ataupun belum diinstall. Okay, hanya perlu pergi ke Google Chrome Web Store ni dan hanya perlu type Google
Meet Grid View. Okay. Dia akan keluar ni lah. Ada 3. Jadi kita ambil yang ni. Google Meet Grid View. Okay, kita buat. Okay, maknanya kat atas ni ada. Maknanya kita klik extension ni. Okay, dan kita akan ni. Macam sekarang saya dah ada. Saya tak boleh nak add lah. Sepatutnya akan keluar sini add. Kita ada add, dia akan masukkan di atas, tab atas ni akan keluar. Google Meet Grid View. Okay. Fungsi dia sama itu kata tadi untuk kasi penuh lah. Kalau ada 200 macam sekarang ni, kalau ada 100 peserta, saya boleh paparkan semua 100 user dekat sini dalam satu page. Okay. Itu satu. Dan yang kedua yang biasa digunakan ialah Google Meet Attendance lah. Kalau tengok kat atas ni boleh nampak, ada nampak Apple, gambar Apple kat sini. Kat skrin saya ni. Okay. Kalau kat sini kita boleh type. Okay. Meet Attendance. Meet Attendance. Attendance. Okay, Google Meet Attendance. Kita boleh klik ni. Okay. Dan kita boleh add lah dah Meet Attendance. Kelebihan Meet Attendance ni dia akan paparkan attendance lah. Saya ada contoh sekejap. Mana? Sekejap. Dah. Okay. Lambat sikit. Okey, ni contoh yang 17 hari bulan 12. Okey. Ni lama punya ni. Dia loading. Lambat sikit. Okey, ni yang lepas punya ni. Attendance akan keluar macam ni lah dalam bentuk Google Sheet. Okey. Jadi untuk environment masa sikit lambat. Okey. Terus pergi ke sini balik. Alright. Okey, dan satu lagi yang saya tak sempat saya nak masukkan dalam nota tu. Itulah breakout session. Kalau ikut breakout session ni memang yang berbayar, hanya yang berbayar punya yang apa ni enterprise. Tapi dalam extension ni ada ni lah. Developer dia telah bangunkan ni lah extension untuk separate kelas ni. Okey. Saya breakout section. Untuk breakout section ni dia ada dua kaedah lah. Sama ada yang saya buat macam saya buat sekarang ni. Saya buat dua session. Okey. Ini dua saja. Kalau nak 3, 4, 5 pun boleh kalau ramai. Kalau ada 500, maknanya ada 5 session lah. Okey. Ini secara manual lah. Kalau style yang saya buat ni, kalau buat macam ni perlu install satu lagi. Lupa nak cakap, nama dia Mute Tab. Okey, Mute Tab kat sini maknanya bila saya buka semua session, saya boleh klik Mute Tab ni, dia akan mute. Tapi bukan bermakna saya mutekan user semua. Saya hanya mute, saya tak dengar user bercakap. User boleh bercakap sama sendiri. Cuma saya tak dengar apa yang user cakap. Maknanya saya jadi senyap lah. Jadi saya boleh bercakap. Okey, maknanya user still boleh bercakap tanpa saya dengar. Itu maksud Mute Tab tu lah. Bukannya saya klik mute ni, automatik semua jadi mute. Tak ada. Google dia belum enablekan lagi function untuk mute all.
Itu antara satu lagi kelemahan kat Google kat situ lah. Kita, sebagai host kita tak boleh nak mutekan all semua. Perlu mutekan seorang-seorang. Okay, kat situ. Alright. Breakout. Lambat sikit. Dan satu lagi breakout session yang boleh buat adalah menggunakan dia punya lah. Okay. Alright, lambat sikit. Okay, yang ni yang Google Meet Breakout Room by Robert Hudak. Ini saya nampak yang paling latest lah. Cuma benda ni saya belum sempat nak explore lagi. Saya baru tengok tadi. Kalau kat sini dia dah sediakan video dia, tutorial. Okay, maknanya user admin boleh create 2-3 kelas dan hanya ada satu panel yang boleh kawal semua. Maknanya dia boleh mutekan semua. Dia boleh broadcast. Macam tadi saya terpaksa broadcast satu-satu session. Kalau saya terlupa macam tadi lah, session 1 saya dah broadcast, session 2 saya terlupa nak broadcast. Okay, kalau yang extension ni yang saya fahamkan, saya nampak dia punya demo dia tadi, dia boleh broadcast untuk semua. Maknanya serentak lah tanpa saya perlu satu-satu. Maknanya kalau ada 5, dia hanya klik satu, terus 5 dia akan broadcast. Okay, itu kelebihan kat situ lah. Mungkin boleh try cuba dekat sini. Nama dia Google Meet Breakout Room. Okay. Tambahan satu lah dekat sini. Alright. Okay. Ni apa ni? Sekejap. Okay. Okay, saya rasa untuk sesi untuk ni saya rasa dah untuk yang desktop punya browser saya dah terangkan, dah habis lah. Kalau ada pergi pertanyaan ke, saya tahu macam ada dekat mana tadi, dekat chat macam ada yang tanya. Ada yang tanya kata boleh share melalui chat. Kalau ikutkan tak ada lagi function tu. Buat masa sekarang untuk share menggunakan Google Drive lah. Kita akan share, lepas tu kita akan bagi link. Link kita akan masukkan ke dalam chat room. Okay, yang ni boleh ambil dalam Google Drive. Okay. Ini sama tadi share file dengan participant. Memang tak ada lah, memang tak ada lagi function tu. Okay. Okay, ini host boleh mute. Okay, dia boleh mute seorang-seorang lah, dia tak boleh nak mutekan semua. Okay. Alright. Dan dalam saya punya nota tu juga ada diterangkan juga tentang mobile. Punya ni mungkin kalau nak saya boleh tunjuk sekejap lah kot mobile punya ni. Sekejap dulu. Alright. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Oh, boleh pula. Okay, ni saya tengah nak share screen handphone saya ke dalam PC lah. Okay.
Untuk Windows 10 memang kita ada function ni, nama dia connect. Kita boleh connect, maknanya kita boleh kita punya ni. Okey, ini saya punya screen. Okey. Kalau ikut kat sini, okey, kita boleh install lah di Google Play Store ataupun App Store lah untuk iPhone. Okey. Contoh sini dia akan klik Meet. Okey. Dia function dia tak berapa banyak macam dalam ni. Dia lebih kepada, mungkin dia ada bagi lebih sikit untuk kita share saja. Okey. Kalau contoh kita dapat tengok kat sini, kita ada setting. Okey, sekejap, besarkan sikit. Okey. Betul, kita ada new meeting. Maknanya new meeting kita boleh get a meeting link to share. Contoh kalau saya klik, dia akan keluarkan paparan. Sama juga, kita boleh share invite. Contoh, kalau kita share invite, kita boleh share kepada WhatsApp sendiri pun kita boleh share. Okey, cancel. Atau kita boleh copy. Kita boleh copy lah, sharekan dalam WhatsApp ke atau email. Okey. Kalau kita klik meeting, kita ada start and instant meeting. Sama juga, dia akan terus. Okey, terus akan open. Okey. Sekarang sama juga share invite dan copy meeting. Dan sekarang ni saya seorang je lah. Okey, kalau ada 2-3 orang dekat sini akan tambahlah dia punya ahli. Dan ini untuk tukar background, tukar mirrorkan kita punya ni kamera depan belakang. Dan ini kita punya audio setting. Okey. Cancel. Dan function yang dekat sini sama juga. Kita boleh message, share screen, turn on caption dan report problem lah. Okey, kalau contoh kalau share screen saya boleh juga share. People will start, okey, saya akan start sharing. Dia tak boleh pilih lah. Kalau untuk handphone dia akan terus sharing kita punya full screen handphone. Okey, contoh saya akan allow. Jadi saya akan share lah. Share ni dia akan share screen. Kita punya screen phone. Kalau tak nak kita akan stop sharing. Okey. Okey, ini kenapa kita punya nama link. Okey, alright. Dan ini untuk kita enablekan audio video samalah function dia. Okey. Alright. Sebenarnya untuk handphone dia simple je lah. Okey. Ataupun join with a code. Sama tadilah macam kod. Macam tadi kita boleh masukkan, kalau under at UPM kita boleh terus masukkan nama meeting. Kalau bukan luar daripada UPM kita kena masukkan nombor kod lah macam tadi. Okey. Alright. Okey. Rasa untuk handphone itu saja. Okey, tak ada apa lagi. Okey, saya rasa ada apa-apa pertanyaan ke berkenaan Google Meet ni sendiri? Sebab saya rasa dia lebih straightforward lah berbanding yang macam Webex dan Zoom, sebab dia ada admin dia sendiri, ada banyak function. Macam sini function dia bila kita dah join, kita dah masuk dalam meeting dia. Okey. Ada apa-apa pertanyaan ke yang nak ditanya berkenaan Meet? Okey. Ada yang tanya boleh share slide. Share slide tadi ada dekat ni. Kalau perasan dekat belah tepi ni, lambat sikit. Kat sini ada. Kursor Google Meet ni, klik sini. Kat sini ada attachment. Boleh klik kat sini. Google Meet. Boleh download kat sini. Okay. Alright. Okay. Saya rasa itu saja kot daripada pihak saya berkenaan Google Meet. Okay. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang nak ditekan berkenaan Google Meet, boleh tanyalah. Mana-mana yang saya terlepas pandang ke atau ada yang tak tahu lagi. Okay, jap. Off dulu. Stop sharing.
Okey, ada yang tanya ni antara ketiga-tiga apps meeting video, mana yang lebih bagus? Oh, susah nak terang tu. Sebab tiga-tiga video ni masing-masing ada kelebihan lah. Okey, kalau macam Webex sendiri dia boleh support yang gunakan lesen UPM, dia support sehingga 1000 participant. Okey. Yang gunakan UPM lah, dan Zoom juga yang untuk lesen ni punya 300 boleh support. Okay, kalau yang free punya 100 juga. Okey. Dan yang terbaru yang untuk Google memang 100 saja participant. Okey. Attachment belah sini, dia nampak khusus Google ni di belah kiri bawah. Kalau dia nampak belah kiri bawah Kat meeting detail ke? situ. Kat bahagian meeting detail ke? Tak jumpa. Kosong. Okey, untuk yang session 2 saya tak masukkan, memang tak ada lah. Sepatutnya yang grup pertama ada. Grup 1 sepatutnya ada. Sebab menggunakan link yang asal. Link asal memang dah ada attachment disediakan. So, kalau tak ada nanti senarai yang dalam email tu nanti kita akan ni baliklah, kita akan broadcast balik, kita akan bagi attachment ni semula. Okey. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Alright. Okey, saya rasa itu sajalah kot untuk saya hari ni. Encik Hafiz, ada apa-apa nak ditanya ke? Nak cakap? Okey. Dia jadi slow sikit hari ni sebab masa saya buat testing untuk saya buat 2, 3, 4 session, hanya ada 2, 3 user saja setiap session. Jadi tak nampak dia punya sangkut dia. Jadi bila saya dah buat session ni 100, yang sebelah sini dalam 70, kita nampak sikit lah dia ada jadi slow sikit, dia akan mengganggu sikit kita punya performance PC lah. Dan network ni pastikan menggunakan wired lah. Okay, sekarang ni pun saya pakai wired pun dia jadi slow sikit sebab 2 session serentak. Okay. Sebab ada yang nak tanya-tanya ke, macam kasih tak boleh dengar. Sebab saya tak ada dengar suara. Oh, sekejap, lupa saya nak mute kan. Okey, ada pertanyaan ke? Okey, boleh dengar. Lupa. Saya pergi mute kan tadi, yang mute tab tu. Jadi saya tak dengar siapa-siapa yang bercakap. Okey. Alright. Okey. Okay, maaf. Saya pun tak perasan saya punya tab mute ni, saya tak dengar siapa bercakap. Okey. Alright. Imran kalau ada, dia boleh tanya, dia ada nak tanya tadi. Okey, kalau lagi satu buat masa sekarang ni, masa tak ada lagi masa yang ditetapkan berapa lama. Google masih lagi bagi kebenaran lah. Kita dalam 2-3 jam, 4 jam, kalau ikut dia punya limit 24 hours lah. Jadi tak benar lagi kita meeting sampai 24 hours lah. Okay, buat masa sekarang ni masih lagi Google Meet masih boleh reliable lah untuk digunakan. Okay. Alright. Okay, jap. Saya tak download Google Meet. Betul. Kalau Google Meet ni memang tak ada download. Dia memang terus buka pada browser. Dan saya cadangkan juga supaya jangan gunakan Mozilla. Gunakan Google Chrome ataupun gunakan Edge, Microsoft Edge. Buat masa sekarang saya test hari tu Microsoft Edge dengan Google Chrome, function dia sama. Kira boleh digunakan. Kalau menggunakan Mozilla, dia ada function yang tak ada. Maknanya dia hidden, dia tak dibenarkan dalam Mozilla. Okay.
Alright. Okay. Alright. Saya rasa tak ada apa-apa lagi kot. Alright, that's good. Oh, okay, saya turn on off caption. Okay. Alright. Okay. Saya rasa cukup sampai sini saja. Kita punya sesi taklimat berkenaan Google Meet. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyakan saya atau WhatsApp atau email lah kepada saya. Okay. Okay, jadi saya dengan Hafiz dengan ini ingin mengundur diri dan kita sudahi dengan kita punya taklimat ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semualah yang turut hadir. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak tuan. Okay. Terima kasih banyak. Ada yang nak tanya? Ada button tu, button yang merah tu. Leave call. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Saya okay, attendance tadi ada yang tanya attendance ni boleh masukkan dalam chat ni lah. Jadi kita akan ambil kopi dan kita akan masukkan dalam ni. Dalam puterakam. Yang tak sempat masukkan QR code tadi boleh bagi nama lah, nama, nombor staff.